Saya ingin tahu berapa ramai lagi yang uh, akan mengambil bahagian. Semua nih. 9 orang, kita cuma ada lebih kurang 3, 4, 50, 60 minit, 1 jam. 10 minit, 6, 9, 8 minit seorang. 8 minit. Terima kasih Tuan Yang Betul. Saya bermula dengan membangkitkan isu kawasan, iaitu mengenai pencemaran sungai di Batu Ferringhi, Pulau Pinang yang telah dihebahkan di media massa baru-baru ini. Pada awal bulan Februari, para pelancong, peniaga dan penduduk di sekitar Sungai Batu Ferringhi menerima kejutan apabila sungai tersebut tiba-tiba bertukar warna menjadi gelap serta berbau busuk. Dan ekoran aduan yang diterima, lawatan tapak dan siasatan telah dilakukan oleh pihak-pihak kuasa iaitu JPS, Majlis Perbandaran dan Jabatan Alam Sekitar. Dan hasil daripada siasatan tersebut, salah satu punca utama pencemaran telah dikenal pasti sebagai pipe Loji Rawatan Kubahan IWK. Dan menurut laporan JPS, pipe tersebut didapati mengeluarkan air effluent yang amat keruh dan berwarna gelap. Pencemaran ini didapati berlaku sepanjang jarak daripada pipe IWK sehingga ke muara Sungai Batu Ferringhi. Dan pada 9 Februari, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar telah melakukan lawatan tapak di mana beliau sendiri telah mengakui bahawa salah satu punca pencemaran adalah Loji Rawatan Kumbahan IWK. Dan beliau seterusnya menyarankan agar IWK tidak melepaskan effluent kepada sungai atau pantai di samping berjanji untuk mengambil tindakan mahkamah ke atas mereka yang bertanggungjawab. Justru saya ingin bertanya sama ada apa-apa tindakan sudah diambil seperti yang dijanjikan, dan pada masa yang sama saya juga ingin tahu apakah langkah seterusnya yang akan diambil untuk memastikan IWK tidak lagi melepaskan effluent mereka ke dalam sungai dan pantai, bukan sahaja di Batu Ferringhi, malah di kawasan-kawasan lain di Pulau Pinang. Tambahan pula, saya mendapat maklumat bahawa terdapat kemungkinan loji-loji rawatan kumbahan IWK di Pulau Pinang sedang beroperasi dengan melampaui kemampuannya ataupun over capacity. Sekiranya benar, keadaan ini mendatangkan risiko yang amat besar kepada alam sekitar, industri pelancongan serta kesihatan penduduk-penduduk di sekitar sungai dan pantai. Oleh itu, saya cadangkan agar pihak kementerian mengarahkan audit luaran dilakukan ke atas semua loji rawatan kumbahan di Pulau Pinang untuk memastikan keselamatan dan kemampuan loji-loji tersebut dan kemudiannya mendedahkan hasil laporan itu kepada orang ramai. Tuan Yang Dipertua, berkenaan isu TPPA, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri atas keterbukaan beliau untuk membentangkan perjanjian TPPA di Parlimen. Saya menyambut langkah ini sebagai langkah positif. Pun begitu, saya ingin mencadangkan agar perjanjian TPPA ini terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan sebelum dibentangkan di Parlimen, berserta dengan kajian kepentingan nasional ataupun National Interest Study bagi setiap 29 bab dalam perjanjian tersebut. Cadangan ini adalah berdasarkan pengalaman di Korea Selatan, di mana semasa pembentangan perjanjian perdagangan bebas Korea Selatan dan Amerika Syarikat, teks bahasa Inggeris telah digunakan. Dan ini mendatangkan banyak masalah kerana kebanyakan ahli parlimen Korea tidak memahami dan tidak fasih berbahasa Inggeris. Akhirnya, perbahasan yang dijalankan tidak bermakna walaupun implikasi perjanjian tersebut adalah sangat penting buat negara mereka. Justru demi mengelak kejadian yang sedemikian rupa di Malaysia, saya harap kementerian akan mempertimbangkan untuk menyediakan penterjemahan perjanjian TPPA sebelum perbahasan berlangsung. Dan pada masa yang sama, saya juga bercadang agar masa sekurang-kurangnya 3 bulan diberi pada ahli parlimen untuk mengkaji dan meneliti kandungan perjanjian tersebut sebelum ia dibahas. Lebih lagi kerana skop TPPA ini adalah jauh lebih luas berbanding dengan perjanjian Korea dan mengandungi lebih kurang 3,000 muka surat. Tuan Dipertua, saya akan ingin mengangkat satu lagi kontroversi pada hari ini, iaitu sistem PBS, pentaksiran berasaskan sekolah. Setakat ini yang telah berhadapan dengan kritikan yang lantang daripada pelbagai pihak, khususnya golongan guru, sehingga tunjuk perasaan telah dianjurkan oleh NGO Suara Guru Masyarakat Malaysia pada 22 Februari 2014. Dan berikutan daripada tunjuk perasaan SGMM pada hari itu, kementerian telah menangguhkan pelaksanaan PBS untuk dikaji semula, dan kemarin Menteri Pelajaran mengumumkan bahawa sistem PBS telah pun dirombak semula dan akan disambung
mulai 1 April. Pendekatan PBS yang baru tidak lagi memerlukan kerja pengkeranian untuk memasuki data secara online. Sebaliknya, guru perlu mentaksir dan merekodkan perkembangan murid berdasarkan kesesuaian masa dan kaedah penilaian mereka sendiri. Dengan kata lain, kebanyakan aspek yang menjadi bantahan kepada oleh guru telah pun dimansuhkan. Oleh itu, memandangkan semua rungutan guru sudah pun dibuktikan berasas, saya ingin bertanya sama ada kementerian bercadang untuk membatalkan arahan pindah sekolah yang dikenakan ke atas golongan guru yang tampil menyuarakan rintihan mereka mengenai pelaksanaan PBS, termasuk Ketua SGMM Muhammad Nur Izzat Johari yang diberikan notis pindahan secara mengejut ke sebuah sekolah luar bandar di Pahang. Sekiranya kementerian serius dalam usaha meningkatkan kualiti guru dan ingin menarik tenaga pengajar yang berdedikasi dan motivasi, maka pemangsaan guru harus diberhentikan dengan segera. Tuan Yang di-Pertua, isu terakhir saya mengenai penapisan. Penapisan sering menjadi polemik yang membingungkan di negara ini. Bukan setakat penapisan filem, Tuan Yang di-Pertua, malah buku-buku ilmu juga dijadikan mangsa penapisan yang bermotif politik. Terdapat banyak buku yang diiktiraf kesarjanaannya di peringkat antarabangsa yang diharamkan di Malaysia, seperti karya-karya John L. Esposito, Karen Armstrong, Fatima Menisi dan lain-lain lagi. Saya maklum sebahagian daripada idea mereka ini menimbulkan kontroversi. Namun pengharaman buku tersebut hanya menghalang masyarakat Malaysia daripada wacana kontemporari dunia. Dan yang lebih membingungkan lagi, terdapat buku-buku di mana versi bahasa Inggeris boleh dijumpai di rak-rak kedai buku di seluruh negara, namun terjemahan bahasa Malaysia menjadi buku terlarang dalam senarai Kementerian Dalam Negeri. Sebagai contoh, buku The Origin of Species karya Charles Darwin boleh dibeli oleh siapa-siapa saja di MPH, Kinokuniya dan mana-mana lagi, tapi buku Asal Usul Spesies terjemahan F. Susilo Hardo dan Basuki Harnowo diharamkan. Tindakan sebegini bukan saja mendiskriminasikan masyarakat Melayu, malah memandang rendah terhadap mereka, seolah-olah kita tidak cukup rasional dan cerdik untuk membaca karya besar berbanding mereka yang mampu berbahasa Inggeris. Adakah tindakan untuk mengharamkan terjemahan bahasa Melayu ini serta buku Asal Usul Spesies dan lain-lain buku yang serupa nasibnya satu tindakan birokrasi ataupun berpunca daripada arahan politik? Apapun jawapannya, ia jelas mencerminkan minda tertawan dalam kalangan kepimpinan negara kita. Pun begitu, dasar yang dilaksanakan ini tidak konsisten. Sekiranya asal usul spesies diharamkan bagi mengelakkan orang Melayu keliru dan menganut kefahaman positivisme, lalu mengapakah buku Du Contrat Social oleh Jean-Jacques Rousseau yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh DBP pada tahun 1991 sehingga kini tidak menjadikan Malaysia lebih demokratik dan menghormati doktrin pengasingan kuasa? Hakikatnya, kebanyakan tamadun dunia berkembang atas usaha penterjemahan. Ini kerana penterjemahan bukan saja bukan soal penyalinan kata dalam bahasa lain, tapi pemindahan serta pengolahan maklumat. Dalam sejarah Islam, ketika zaman Harun al-Rashid, apabila Baitul Hikmah giat menjadi pusat penterjemahan karya-karya sarjana Greek seperti Hippocrates, Euclid, Plato, Aristotle, Galen dan lain-lain lagi, umat Islam bukan saja tidak terancam, malah telah memperkayakan keilmuan Islam serta melahirkan sarjana Islam yang masyhur seperti Khawarizmi, Jabir Hayyan, Abu Bakar Al-Razi, Al-Farabi dan Abu Raihan Al-Biruni dan lain-lain lagi yang masing-masing menerbitkan karya yang sangat berpengaruh hasil pengolahan ilmu daripada tamadun Greek. Sudahlah kita mengharamkan terjemahan buku bahasa asing ke dalam bahasa Melayu, malah buku oleh sarjana tempatan juga amat lemah usaha penterjemahannya. Ambil sebagai contoh buku Syed Hussein Alatas, Intellectuals in Developing Society yang diterbitkan dalam bahasa Inggeris pada tahun 77. Edisi bahasa Melayu hanya diterbitkan oleh DBP selepas 13 tahun, iaitu pada tahun 1990. Itu pun sekadar penyesuaian berdasarkan edisi bahasa Indonesia yang diterbitkan terlebih dahulu. Malaysia mempunyai Institut Terjemahan Negara Malaysia ITBM yang ditubuhkan. Malangnya institut ini tidak menumpukan usaha dalam penterjemahan. Sebaliknya giat menerbitkan karya-karya oleh
Sebagai contoh, buku Perdana Menteri yang berjudul Perkhidmatan Awam Menuju Perubahan Melangkau Jangkaan, dan buku Timbalan Perdana Menteri Sudut Pandang Muhyiddin Yassin. Cuba bayangkan sekiranya Khalifah Harun al-Rashid menggunakan Baitul Hikmah untuk menerbitkan buku sendiri. Adakah zaman baginda akan dikenali sehingga sekarang sebagai zaman kegemilangan keilmuan Islam? Di sini, Tuan Yang Bertuah, saya mengakhiri ucapan saya dengan memetik kata-kata Plato yang berbunyi, kita boleh memaafkan seorang kanak-kanak yang takut kepada kegelapan. Tragedi sebenar berlaku apabila orang dewasa takut kepada pencerahan. Sekian, terima kasih. Muhammad Sri Aman.